Hai gadis-gadis dan jejaka di luar sana. Selamat datang ke Young Minds Podcast di mana kita akan membincangkan tentang isu kesihatan mental, penjagaan diri dan juga perkembangan diri. Saya Izzat selaku hos anda dan saya satu-satunya Izzat di Malaysia yang merupakan seorang perempuan. Okey, saja je lah. Hari ni sebenarnya kita ada tetamu yang istimewa, iaitu tak lain tak bukan, rasanya kalau tengok muka kita dah kenal siapalah. Aiman Psikologi. Aiman apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Saya antara Aiman yang lelaki yang ramai kat Malaysia. Okay. So Aiman ni kita kenalkan sikit lah. Aiman ni merupakan seorang yang nama yang bukan asing lah untuk mereka yang banyak advokasi tentang kesihatan mental. So kalau kita fikir psikologi je memang teringat nama Aiman ni. Aiman ni juga merupakan seorang penulis buku. Jadi ada beberapa buku, mungkin kat luar sana dah pernah baca, macam How Are You, buku Mendewasa Dengan Luka, Pendiam. Mungkin lepas ni kena buat yang apa, mulut murai punya. Pembising. Izzat. Pendiam je kan. Saya tak boleh nak relate. Okay, boleh. So and Aiman juga baru-baru ni, Alhamdulillah Aiman dah grad. Alhamdulillah. Sebagai seorang psikologis klinikal. Akhirnya. Alhamdulillah. So bolehlah jadi Aiman. 3 tahun trauma. Okay, topik kita hari ni bukan pasal trauma. Tapi Alhamdulillah lah akhirnya grad juga. Dan insyaAllah akan memulakan journey sebagai seorang psikologis klinikal. InsyaAllah. Berdebar cakap sebenarnya ni. Sebab kita tahu tanggungjawab tu besar kan. Sebagai psikologis ni, kita nak merawat orang. Tapi at least permulaan ni kita buat podcast ni sembang-sembang dulu. Yang rawat-rawat tu kita simpan sikit nanti. Kita buat kesedaran lah. Kita berkongsi betul dengan publik lah. So mungkin nak tanya tahu sikit lah tentang Aiman. Mungkin orang kat luar sana dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Daripada bila sebenarnya Aiman mula interested, berminat dengan study psikologi? Sebab dengar cerita, dulu Aiman daripada bidang engineering. Itulah, saya dulu seorang engineer. Dari engineer ke psikologi? Panjang cerita dia, tapi tak pendek kan topik kita nak cover nanti. Tapi saya ringkaskan, kata kuncinya adalah minat. Sebab saya dah belajar engineering, dah grad dah. Cemerlang pula tu grad, aku kena sebut kan. Tapi belajar je lah yang best. Dia punya kerja, minta maaf kalau ada penonton yang dalam kalangan pelajar engineering atau engineer kat luar sana, saya rasa kerja dia boring. Sebab kerja dia kerja dengan mesin, tambah pula saya bahagian kapal terbang. So nak kerja dengan mesin, dengan kapal terbang, helikopter semua ni, for me is quite boring. So saya meneruskan cita-cita saya untuk faham otak manusia. Okay. Dan dari start bila sebenarnya Aiman buat advokasi tentang kesihatan mental ni? Ya, asalnya saya just nak cerita pasal psikologi je. Sebab kita excited belajar benda yang tak ramai orang belajar kan. Yang orang kata kos pelik kan, kos mengarut, kos tak ada harapan kerja. Macam-macam lah orang cakap. Kita rasa excited. So saya rajin buat Facebook live, buat artikel, tulis blog. Zaman-zaman kalau ingat zaman blogspot dulu kan. So rajin lah buat. Tapi secara tak sedar dia menjadi advokasi. Dia macam tak ada pun plan, okay jom kita buat plan advocate. Dia lebih kepada nak share. Tapi lama-lama dia jadi makin sistem, makin berstruktur. Ada live, ada brand, ada jenama, ada logo, ada colour dia. Tiba-tiba saya tengah buat podcast dengan Izzat kat sini. So daripada start tu saja-saja nak sharing. Dan akhirnya masuk ke dalam bidang yang memang bidang kesihatan mental tu sendiri. Yes, betul. So daripada psikologi dia kan luas kan. Ada banyak benda cover. Personality lah, social. Tapi slowly kita masuk ke arah kesihatan mental. Sebab dia, saya rasa golongan yang selalu tertinggal kot. Selalu orang salah faham bila sebut anxiety, kau ni tak berzikir, tak ingat Tuhan, tak tenangkan diri. So kita rasa a bit of empathy. So daripada situlah bila dah sambung degree, dah habis degree psikologi, dah grad, kerja dalam 5 tahun, saya rasa macam saya dah sampai ke limit saya dah. Limit tu maksudnya macam kan degree kan ada limit dia kan. So bila saya macam dah capai dah limit dah, tak boleh nak go lebih lagi job scope tu kalau tak ada master. So tu yang saya masuk master untuk jadi clinical psychologist, so that I can focus more on treatment, bukan sekadar pada advokasi saja. Faham? So it's both knowledge and practice lah. Betul. Okay. So tadi sebut pasal anxiety kan. Sebenarnya itu benda yang kita nak sembang pasal hari ni lah. Tentang anxiety.
Dan mungkin saya nak kongsikan jugalah dengan audience, dengan penonton. Sebenarnya mungkin kalau kita dengar kecelaruan anxiety tu, ataupun dalam bahasa Melayu boleh diterjemas kepada kebimbangan, keresahan. Kita rasa macam sesuatu yang bila disorder tu jarang kita jumpa orang mungkin Tapi kalau tengokkan kelaziman dia secara global 4%. 4% tu maksudnya satu daripada 25 orang. Ramai. So, sekejap. Betulkan figure balik. Satu daripada Betul lah, 25 satu kan? daripada 25. Okay. Satu daripada 25 orang sebenarnya ada anxiety disorder. So lebih ramai lah sebenarnya. Dan dalam kalau kita tengokkan sebenarnya lebih ramai di dalam kalangan remaja 13 hingga 18 tahun tu. The data Golongan yang is paling vulnerable lah. data is almost 1 in 3 teenager ada anxiety issue. So actually memang kalau tengok statistik lebih ramai berbanding yang kita boleh bayangkan dalam hidup kita kan. Dan Aiman boleh teka tak berapa banyak orang yang ada isu anxiety ni dapatkan rawatan? Mungkin the less than 10% kot. Less than 10%. Rasanya lah. Okay, it's around 25% sebenarnya. Satu daripada 4 orang sahaja. Still rendah juga lah. So still 75% tu orang tak dapat rawatan. So there's a lot of factors lah. Macam mungkin diorang sendiri tak tahu yang diorang ada anxiety, ataupun diorang pun tak tahu kat mana nak cari bantuan kan. That's why Mungkin diorang struggle dengan benda tu, dengan simptom-simptom tu, tapi dia tak tahu itu adalah anxiety. Correct. Itu adalah anxiety disorder. Orang Kelantan kita orang ada kita orang lah. Kelantan ada satu istilah macam panggil kenaling tu. Kenaling. Kenaling ni dia macam kalau tanya orang Kelantan, rasa kenaling. Kelantan panggil kenaling tu basically adalah nak kata kita ada anxiety. Kenaling ni basically macam rasa resah, rasa berdebar, jantung rasa tak tenang, rasa apa on edge semua term-term yang psikologi kita belajar pasal anxiety tu, kenaling ada. Kenaling. So very specific lah. Saya punya psychiatrist waktu saya praktikal tu dia kata kenaling ni adalah apa, nama pendek bagi kenaikan adrenalin. Hebat orang Kelantan kan. So bila adrenalin datang tu berdebar jantung apa panggil kenaling. Kenaling. Dia akan rasa berpindah-pindah, jantung laju. Tanya je orang Kelantan, orang tua biasanya. Tenang sikit ketuling lah. Serangan adrenalin. Okay. Hamba. Tak sampai. Puasa kot. Tak apa. So tanya Aiman lah. So Aiman sebut sikit lah tadi simptom-simptom anxiety kan. So kalau kita nak faham anxiety sebenarnya, is it actually sesuatu yang perlu kita risaukan? Perlu kita, maknanya something yang besar when we talk about anxiety. Dia kata kunci ni tadi waktu Izzat sebut yang satu daripada 25 ada anxiety dan yang dapatkan bantuan 25% tu kan. Dia kata kunci kat situ lah. Sebab saya tahu orang sekarang bila sebut anxiety je kita terus terbayang penyakit tu. Berbeza lah zaman waktu saya ambil degree dulu kan. Kalau sebut anxiety, benda tu. Sebut depression benda tu. Manic. Orang tak tahu pun benda tu. Tapi zaman sekarang sebab kesedaran tu makin luas, so orang makin berborak-borak pasal ni. Dan anxiety orang terus relate dengan penyakit tu. Padahal kalau ikutnya kita kena bezakan antara perasaan dengan penyakit. Okay. Sebab perasaan, anxiety is just emotion. Dia hanyalah satu biochemical reaction. Ni tak minum air host podcast tak prepare air bulan puasa ni. Haram kalau kita prepare. Viral pula isu ni. Anxious kita kalau biochemical reaction. Lepas tu. So biochemical reaction badan kita bila kita berhadapan sesuatu yang mengancam nyawa. Bukan mengancam untuk orang tu mengancam handsome ke apa, tapi mengancam nyawa. Tapi boleh jadi juga kalau kita tengok orang yang handsome, crush kita berdegup juga. Dia berdegup tapi badan kita tak anggap tu sebagai ancaman. Okay, maknanya something yang kita interpret as ancaman lah. Kata kuncinya threat. Okay. Bukan threat Twitter tu, tapi threat THREAT. Threat ancaman. Contoh macam Izzat sendiri, apa yang Izzat takut dalam dunia ni? Pacat. Laju dia jawab. Takut. Saya bayangkan biasa kalau saya tanya pun dia macam tak ada terus pacat. dapat pacat kan. Betul. Saya memang takut pacat lah. Betul. Okay, bagi saya pacat tu tak ada apa pun. Nampak pacat kan dia jalan macam tu. Saya ambil sebab saya membesar Kelantan kan. Kadang bila masuk pergi Bendang cabutlah pacat tu buang.
Tapi kalau bagi Izzat, kalau ada pacat kaki, Oh, memang menjerit. menjerit lah. Memang menjerit, memang ada berpeluh-peluh, memang rasa anything yang bergerak kat kaki tu akan macam Wih. macam tu. Kan, mungkin tiba tu angin lalu ke ataupun apa rumput terkena batu kena ke, kaki. dia dah rasa macam the moment Terus, orang kata kan? ada pacat dekat tempat tu. Padahal Yes. saya suka hiking. Suka hiking. Ya. So nampak tak dekat situ ada apa contradiction antara fear dengan behaviour kan. Tapi tak apa, tu topik lain lah. Tapi nak kata bahawa bila Izzat kata takut pacat dan bila dah buang pacat pun akan still takut lagi kot-kot lepas ni akan ada pacat, your mind macam dah on radar tu. Dia macam sebelum ni dia just macam cruising, chill-chill, tiba-tiba dia detect je ada pacat. Terus macam dalam movie kan Defcon 1 kan, dengan lampu merah, siren ready dah. Sebab apa? Sebab ada benda yang boleh mengancam nyawa. Interpretasi lah. Walaupun pacat tu tak mati pun, kita tak mati pun kena pacat, tapi you interpret pacat as something that you fear. Yes. So walaupun benda tu hilang, Benda tu tak ada. ketakutan tu still ada. Still lingering. Dia macam, Still kita rasa macam what if? macam mana pula kalau aku depan tu ada pacat, aku pula dekat tanah. Betul, sebab orang cakap kat saya bila pacat tu, contoh pacat tu naik sampai, pernah sekali naik sampai belakang Oh, ni pacat ekstrim suka hiking juga Tinggi dia naik. Betul-betul. Lepas tu bila muncullah ada husband time tu dia yang cabut pacat tu. Tapi the thing in my mind is, saya ingat lagi masa saya kecil, saya pernah tengok satu dokumentari dekat Discovery Channel. Dia cerita pasal parasite inside me. So one of the thing yang I saw is pacat hidup dalam hidung this guy ni. For months. Sampailah bila dia pergi jumpa doktor kenapa ada something tu, doktor tengok ada. So I imagine those kind of thing in my So mind. Izzat telah membuatkan saya takut pacat sekarang. I give share. Yelah, sharing is caring kan. Kita share lah anxiety tu sekali. Okay, terus saya akan terbayang but that is the imagination I had in mind lah. That caused me the fear. Walaupun orang cakap macam, kecil je pacat tu, you lagi beratus kali ganda lagi besar daripada dia lah. Okay. But I had that thought. So benda tu yang so-called macam predispose atau faktor yang menyumbang atau pemula kepada mula ketakutan tu. Yes, correct. Okay. So that's logical. Dan apa ni, but the thing is bila Izzat contohlah dah tak hiking, ada rasa takut pacat? Tak ada. Contoh macam sekarang takut pacat? Tak ada. Tak I ada. don't think it's sampai tahap phobia lah. Because I can still go hiking. Cuma bila takut lah. Normal yang takut. Akan extra takut lah masa hiking. Tapi saya jenis yang takut, saya buat je. Tapi itu yang beza dengan yang kita duk cerita antara perasaan dengan penyakit ni. Sebab anxiety yang disorder ni, macam contoh kalau kita guna analogi Izzat tadi kan, duduk kat dewan bilik shooting podcast macam ni pun tapi still risau mana takut ada pacat. Sebab dengar Aiman cakap pacat je dah. Dengar perkataan pacat pun dah terus menggigil dada, menggigil tangan, jantung berdegup laju. Itu yang jadi problem anxiety. Sebab kita selalu, dia asalnya dia perasaan. Kan? Just normal feeling, emotion kan. Tapi bila dia berlarutan, berpanjangan sampai efek pula kita punya kehidupan kan. Tak boleh nak fokus, nak solat pun ada pacat kan. Benda tu yang akan mengganggu. Nak makan pun, contoh tengah makan Maggi pun teringat dia sentiasa sampai benda tu menyebabkan dia jadi sentiasa dalam mood anxious. Itu yang problem yang kita kena tackle. So meaning level of anxiety tu dia normal kalau kita boleh kawal lagi. Boleh kawal. Boleh manage lagi. Dan bila track tu dah habis, dia tak menghalang dia tak kita menghalang untuk buat something kita nak. Tapi once benda tu dia jadi satu halangan, tadilah contohlah kan, kita selain pacat lah, kita ambil naik kapal terbang contoh kan. Businessman kena always fly kan. Tapi disebabkan anxiety dia tu, dia tak boleh nak naik kapal terbang. Dia takut. Sampai tak boleh kerja. Sampai tak boleh kerja, mengganggu kerja. So that is where the line yang kita draw lah untuk tahu benda tu jadi satu illness lah. Betul. Gangguan, kecelaruan, disorder. Banyaklah term-term dia. Tapi senang kata bahawa itulah kita kena at least macam Izzat kata tadi, bila track tu dah tak ada, kita kembali ke keadaan yang asal. Tapi orang anxiety ni sentiasa dia punya mood tu, bukan mood, dia punya radar tadi tu sentiasa, Alarm tu sentiasa on. dia sentiasa macam mana kalau ada pacat,
Okay. Terasa padahal duduk kat rumah, duduk sofa tengok-tengok Netflix. Dia just macam tu je. So Tengah tengok podcast ni pun terbayang. So kira macam kita panggil apa, the trigger tu dengan respon dia tu tak match lah. Dia tak match. Oversensitive lah. Okay. Ibaratnya macam apa, kalau kita dalam dewan podcast ni ada apa panggil fire extinguishing system, tapi smoke sensor tu, contohlah kalau macam saya tepuk ada habuk ni pun, sensor terus asap. Lepas tu dia panggil 15 bomba datang, lepas tu pemberita semua datang, kita hari ni berada di hadapan Young Minds podcast, ada rumah terbakar kan, padahal asap habuk saya kebas ni je. So dia dah oversensitive. Faham. So kita kata macam something kita nak betulkan balik lah Yes. sensor tu supaya dia detect bila betul-betul bahaya asap, dia boleh Kita nak berfungsi. calibrate betul-betul. Logical danger instead of perceived danger melampau. So meaning to say here, we still need anxiety dalam hidup kita lah. Yes, perlu. Kalau tak ada susah. Contoh macam Izzat lah, hari ni nak prepare podcast kan. Bayangkan tak ada rasa macam kepentingan pun hari ni. Datang hari ni pun mungkin dengan slipper Jepun. Datang pun apa, tak prepare apa-apa soalan. Sebab apa? Just another day. Tapi sebab fikir hari ni ada shooting kan. Aku kena prepare, kena baca. That kind of anxiety make you become productive. Faham? Healthy amount of anxiety. Healthy amount, betul. Okay. So tadi cakap pasal kita dah mungkin nampak lah which behaviour ataupun keadaan menjadikan anxiety tu satu disorder kan. So apa contoh-contoh common lah anxiety disorder, kecelaruan yang melibatkan perasaan kebimbangan, keresahan ni? Bukan paling common lah. I mean paling mudah nak faham, generalized anxiety disorder lah. Konsep macam tadi, di mana dia ada ketakutan pada sesuatu, tapi dia resah semua benda. Dia tak ada specific trigger, tapi dia resah macam bangun pagi resah, makan pun resah, sampai tak ada selera, nak tidur pun resah, sampai nak tidur tak lena. Dia resah sepanjang masa. Sebab tu nama generalized. Dia tak ada specific trigger. Tapi kalau macam ada specific trigger, contohnya binatang ke, orang ke, ataupun ada specific, contohlah istilah fobia kalau pernah dengar kan. Specific fobia, itu juga sejenis kecelaruan di bawah anxiety. Okay. Anxiety ada banyak, cuma yang kita nak bagi faham, boleh juga dia punya trigger tu daripada orang. Contohnya dia takut nak present depan orang. Dia takut nak present. Dia takut, macam kita cakap tadi, anxious sebab present tu normal. Okay. Biasa tu nak present rasa berdebar sikit. Tapi ada orang sampai tahap semua orang pandang pun dia dah fikir negatif. Semua orang dah judge aku kan. Lepas tu dia prepare slide, dia terus tak tercakap. Walaupun dah prepare macam-macam, terus tak terkeluar langsung. Terkedu, terkeluh. Ataupun even maybe bila nak present tu berapa hari, seminggu sebelum tu dah anxious dah. Dah anxious lah. Padahal tak present lagi. Let lu. Sakok lu kan. Sabar lu kan. Tapi dia dah berdebar tu, macam Izzat kata tadi, melebihi daripada sepatutnya. I see. Itu social anxiety. Social anxiety, social anxiety disorder Okay. So that is some common ataupun antara anxiety disorder yang biasa kita nampak lah. So antara lain adalah agoraphobia, bila kita berada dekat tempat yang kita tak boleh nak escape, rasa macam tak boleh keluar, mungkin tempat tak familiar ke kan, sama ada kita masuk tempat baru. Dan benda ni pun jadi macam waktu PKP dulu. Duduk kat rumah tak boleh nak keluar, rasa anxious bila pandemik akan habis, bila vaksin akan muncul, macam mana kalau aku sakit. Dia what if ni, bukan Marvel tu, tapi what if yang menyebabkan dia akan sentiasa tenggelam pemikiran. So yang menariknya adalah realitinya tak begitu. Dia duduk kat rumah je, tapi pemikiran tu dah fikir jauh, as if ancaman tu dah ada depan mata dah. Faham? Benda tu ke depan tak berlaku pun. Tapi kita dah react kepada something yang kita takutkan tu lah. Betul. Okay. What about when people talk about like aku ada panic attack, aku ada panic attack lah. Benda tu kait dengan anxiety juga ke? Itu yang menarik tu. Sebab apa ni, macam kita sebut tadi, the ketakutan daripada anxiety tu boleh menyebabkan anxiety disorder kan. Tapi ada satu spesifik simptom ni di mana dia menyebabkan ada simptom fizikal yang melampau. Okay. Contohnya dada tak boleh nak nafas, jantung berdegup laju daripada biasa, seolah-olah macam ada orang tu sampai irregular heartbeat, ada orang tu skip a beat,
Sampai tahap tangan menggigil, rasa mencucur, berpeluh, macam-macam lah simptom fizikal kita sebut kan, yang physiological yang melampau, dan benda ni dialami secara dramatik. I see. Maksudnya macam tengah okey, tapi bila datang trigger, lepas tu dia dah risau. Oh, ini anxiety, ini panik. So kerana takutnya dia akan panik, menyebabkan dia panik. I see. Itu dia ada loop sikit kat situ. Macam anxietyception lah. Lebih Yelah, kurang lah. anxiety because of anxiety. They anxious because I'm anxious. So that make you become more anxious. anxious. And then when you more anxious, your body perceive like an anxiety, and then you interpret, betul lah, ada anxiety, ada panic, ada ancaman. So you become more anxious. So dia loop tu pusing-pusing laju, dan dia dramatik, dia zoom dalam masa 5 minit terus naik sampai tahap menggigil, tak boleh nafas. Dan kalau keadaan ni kita panggil sebagai panic attack, atau bahasa Melayunya serangan panik. Dan kalau benda ni berterusan berkali-kali, dan adalah kriteria klinikal dia, saya tahu tak revise balik, ada kriteria klinikalnya berapa bulan sekian-sekian, dia melayakkan dapat diagnosis anxiety yang lain, iaitu panic disorder. Panic disorder. So ada orang yang ada panic attack tapi dia tak develop panic disorder lah. Betul. Mungkin sekali atau 2 kali, lepas tu tak ada another episode, and dia tak ada rasa takut what if it's gonna happen again. Saya sendiri pun pernah kena panic attack 3 kali lah hidup saya. Pernah kena 3 kali. Tapi tak ada simptom panic disorder lah. How was the experience for you bila kena tu? Literally macam duduk dalam aquarium. Feeling dia, itulah kalau saya ingat balik di bulan 18 dulu lah. Dia ibaratnya macam, dia macam, sebab waktu tu saya seorang kan, dan tandas. Dia tak boleh nafas, badan overwhelmed dengan tangisan, tak boleh nak keluar, rasa takut sampai jatuh terduduk, tapi tak boleh nak nafas. Padahal duduk seorang-seorang je, bukannya duduk dalam, tapi feeling dia macam tu lah. Ibaratnya saya selalu bayangkan dia macam kita duduk dalam aquarium, kita nampak je sekeliling. Aquarium kan jernih kan, kita nampak je sekeliling, tapi tak boleh nafas. Sebab apa? Sebab air tu penuh satu badan. Tu antara, I think kalau saya yang hadapi 3 kali pun dah sakit kan, tak boleh bayang lah macam mana orang panic disorder yang alami hampir setiap hari. So panic disorder ni lebih kerap, kita boleh nampak pattern dia lebih kerap berlaku. Betul. I see. So actually when it comes to disorder tu, itu yang kita kata memang sampai tahap dia mengganggu hidup tu. Yes. Sebab tu berkataan dia disorder. Your life become out of order dah. Kalau that order, Kalau that order tu Harry Potter Order of Phoenix. okay, Tak sampai lah, tapi saja nak masuk. Okay. Kita cakap topik yang serius ni. Okay. Yelah, sebab takut penonton tengok ni, kalau trigger boleh pause sekejap, pergi ambil angin kan, keluar sekejap. Kita just nak menyampaikan lah. Betul. Supaya at least orang tahu macam mana nak bezakan something is really just a feeling. It's a feeling of anxiety. Kita takut. It's manageable. But bila sampai tahap you tak boleh manage, it's higher. And then dia dah start mengganggu tu, we want to do something about it. Kan? Betul. Kita nak take intervention lah supaya dia tak jadi lagi teruk lah. So, apa tu, kalau kita tengok apa benda yang boleh jadikan anxiety seseorang tu, maybe it started off as just a normal fear, but it becomes more and more severe. Benda apa yang boleh menyebabkan anxiety tu lagi besar sampai dia jadi satu kecelaruan? Dia banyak faktor lah yang menjadi penyebab anxiety ni ke arah disorder kan. Tapi one of the common issue yang saya perasan kalau macam kat hospital waktu praktikal kan, jumpa pesakit anxiety, ada similarity atau persamaan di antara mereka ni adalah lambat dapatkan bantuan. I see. Maksudnya macam dia start as feeling which is totally normal kan. Macam tadi lah, takut pacat, takut anjing, takut naik kapal terbang, which is totally normal, understandable. Tapi dia biar benda tu. Dia tak kawal, dia tak urus. Dan yang lagi teruknya, kalau feeling tu kita tak tahu pun tu anxiety. I see. Kita just rasa discomfort tu je. Macam orang Kelantan kata apa, rasa kenaling, rasa berdebar, sakit dada. Kita just tahu the symptom, tapi kita tahu ni ke arah apa. Kita tahu apa benda tu Benda alami. Dia jadi macam uncertainty. Kita tahu kita struggle, ada discomfort, tapi kita tak tahu benda. So bila tak tahu benda, macam mana nak uruskan? Betul. Kat mana pula nak tanya orang juga kan? Kan? Tahu, kan? Dan kalau nak tanya pun nanti orang kata ini tak wujud pun, it's just in our mind. Boleh jadi orang kalau beritahu, let's say lah,
bukanlah nak kata salah orang, tapi ada certain orang yang mungkin dia pun tak tahu tu apa. So dia jadi macam alah tak ada apa. Biasa je tu. Dan benda ni dia alami setiap hari dan lama-lama itu yang dia berkumpul dan akhirnya sampai ke fasa disorder tadi. I see. Boleh jadi juga ke kalau macam kita, benda yang kita takut tu bila kita banyak sangat elak, kita tak buat. Yelah, contoh saya takut pacat dan apa-apa yang berkaitan dengan pacat je saya elak supaya saya tak rasa lah anxious ni. Tak best pun rasa berdebar apa semua ni kan. Betul. So benda tu boleh contribute tak our anxiety tu jadi lebih tinggi, jadi lebih teruk. In a way dia boleh berkaitan lah. Contohnya kan for you it feel comfortable. Kan sebab tahu takut pacat, so elakkan nampak benda pacat, elakkan pergi hiking, tak keluar sentiasa pakai kasut, selalu tutup kan. Memang for you it be comfortable lah. But yang lagi teruknya, you are making your comfort zone tu semakin kecil. Maksudnya sebab dalam hidup kita ni kita punya emosi ni ada sentiasa berubah. Ada masa kena happy, sedih, ikut situasi lah, takut. Tapi bila macam kita buang semua trigger sebab tak nak hadapi, sebab benda tu discomfort dan kita duduk dalam suasana selesa je, lama-lama badan kita akan jadi hypersensitif dengan benda tu. Contoh lah kan, macam kita sekarang puasa. Ada beza tak dinner hari-hari dengan dinner waktu puasa? Contoh lah kalau saya ajak Izzat, ni bukan bulan puasa, saya ajak Izzat pergi jalan-jalan dekat pasar malam. Okay. Berapa banyak Izzat akan beli makanan? Kalau takat yang nak je lah. Takat nak je, ataupun kalau tak beli pun mungkin faktor duit ke apa, at least mana yang teringin nak beli. Berbeza dengan bulan puasa, sehari tak makan, daripada pagi terlepas pula sahur kan. Lepas tu ajak pergi bazar, dan saya bagi duit banyak. Beli banyak. Itulah, yelah. Dia akan beli lagi banyak kan. So maknanya makanan tu dia extra sedap pula bulan puasa. So you becoming more macam beli lah makan satu. Sama juga dengan anxiety kan. Kalau tadi kita duk asyik, you basically macam you are starving yourself from the trigger tu. Nak keluarkan diri daripada semua benda discomfort ni, menyebabkan bila sampai satu masa ni betul-betul ada trigger, kita akan jadi terlebih sensitif. I see. So apa? Sebab badan kita dah macam kita tak train untuk hadapan dengan discomfort tu. Sebab asalnya dia adalah perasaan je. Tapi kalau bila datang satu hari nanti datang discomfort dan kita pula tak tahu nak macam nak deal sebab dah lama tinggal kan, memang teruk lah. I see. So the moment kita keep ourselves safe, selamat, elak daripada alam tu berbunyi lah. So benda tu akan menyebabkan life kita makin lama makin sempit lah. And whatever yang benda yang anxiety, apa trigger lah sebelum ni, kita akan jadi lebih sensitif lah pada benda tu. Mungkin awalnya Izzat just tak nak pergi hiking sebab takut pacat. Lama-lama tak nak buka slipper dalam rumah. Sebab apa? Sebab takut ungkut-ungkut lah kalau ada pacat bawah katil ke, ada kat lantai. So dalam rumah pun pakai slipper, pakai stocking. So sampai tahap nanti mungkin pakai suit lengkap. Sebab apa? Sebab takut ada pacat. Sampai tahap nanti sentiasa basuh kaki dekat tandas, basuh semua, takut. Lama-lama dia akan lagi ni. Faham? Sebab kalau nampak je something yang hitam, kecil-kecil, lembik-lembik tu. Terus. Nampak daun benang terbang pun terus meloncat. Faham. Terus kita trigger badan. Alarm tu terus. Lagi sensitif. Yalah, alarm nenek-nenek tadi tu. Okay. So, maknanya the more we avoid, the more kita cuba untuk, kata satu mungkin bila kita tak tahu kita tak dapatkan rawatan. Kedua, bila kita handle dengan cara kita avoid. Betul. So itu boleh actually mengeruhkan lagi keadaan seseorang tu yang bergelut dengan anxiety issue ni lah. Betul. So coming back macam what then, apa benda yang kita boleh buat sebenarnya bila kita maybe kita dah sedar lah yang my anxiety is not at normal level. So what do we do actually when that happen? Ada 2 point lah. Dia luas lah sebenarnya apa yang kita boleh buat ni, sebab saya nak jawab spesifik pun sebab lain orang lain dia punya trigger, lain orang lain dia punya situasi, faktor persekitaran pun lain kan. So terlalu luas. Tapi saya bagi 2 point lah yang harapnya pada tahap habis video ni at least benda aku tengok tadi, 2 ni korang ingat. Iaitu yang pertama, belajar teknik ketenangan. Sebab apa? Sebab tadi kan kita alam yang terlebih aktif tadi menyebabkan jantung laju, nafas cepat,
apa tangan menggigil kan. Basically your cortisol naik tinggi lah, mendadak kan. Cortisol ni adalah stress level tu. So apa yang kita boleh buat adalah kita belajar untuk cool down kan dia. Kemudian yang kedua adalah salah satu elemen daripada, kalau pernah dengar terapi DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Dia ada satu spesifik modul. Saya lupa istilah dia apa. Mungkin Izzat familiar kot. Apa dia? Di mana bila kita satu emosi yang tak selesa, kita buat perkara sebaliknya dengan apa emosi tu buat. Opposite action. Opposite action, yes. Betul. So bila contohlah kita, macam Izzat kata kan, sebab takut dengan pacat, so apa yang Izzat buat adalah pergi je hiking. Masih berjaga-jaga dengan pacat, tapi your behaviour, tingkah laku Izzat, dia tak selari dengan emosi tadi. Sebab emosi kata lari. Jangan pergi. Ada pacat. Tapi behaviour Izzat lawan, iaitu kita buat the opposite. So bila opposite, you make it your behaviour opposite lah. Iaitu, okay, pergi je hiking. So bila kita buat macam tu, kita nak calibrate balik yang macam Izzat kata danger level dengan threat level tadi tu terlebih tak balance. So kita make it, okay, danger like this is because threat like this. Okay. Bukannya danger level macam ni tapi threat sebenarnya rendah je. Okay. So kita nak calibrate balik. Okay. So opposite action ni juga salah satu benda yang kita boleh buat untuk membantu kita hadapi simptom anxiety ni. So contoh kalau let's say lah, ambil satu contoh lah yang saya boleh fikir, macam kalau kita takut nervous nak present depan orang, so actually kita buat benda tu. Yes. But what if the anxiety is really high masa tu? Should we still continue to do it? Okay. So dekat situ kena tahu limit. Okay. Try buat dulu relaxation kita tu. Okay. Semua relaxation kita dah belajar tu, kita buat je, latihan pernafasan ke, grounding ke, mindfulness, buat je. Kalau kita rasa macam tak boleh nak teruskan juga, sebab kita takut nanti simptom jadi worsen kan. Contohlah kan, kita memang nervous, kita takut orang akan judge kita bila kita present kan, takut suara tak keluar, orang tengok kita apa kan, tiba-tiba pergi buat tu betul jadi. This is the fear coming through lah kan. Betul. So meaning anxiety tu terlalu tinggi at that level. So dekat situ boleh jadi juga faktor kerana kita nervous tu lah orang judge. Contohnya ni antara possibility lah, dalam satu orang yang anxiety ni ada satu pemikiran dia, kita panggil apa panggil dia, predicting the future. Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy, sorry. Predicting future tu dia apa? Dia membayangkan masa depan atau membayangkan apa orang fikir, silap. Dia self-fulfilling prophecy, iaitu dia nervous, dia takut, lepas tu dia boleh present pun present macam orang takut. Dia takut sebab orang judge. Tapi sebab dia takut tu lah dia present jadi teruk dan orang judge. So basically orang judge tu sebab kau sendiri yang macam tu. Tu juga kena hati-hati. That's why benda ni terlalu, dia bukan black and white lah. Bukannya kata kalau kau nervous jangan buat, kalau kau tak nervous teruskan. Tapi dia very grey area. So apa yang saya cadangkan adalah mungkin boleh practice. So make yourself in a safe condition. Contoh sebab tahu present hari, contohlah present lagi 7 hari depan 300 orang. So kalau dah tahu ada ancaman besar yang kita akan hadapi, kita try letakkan diri kita yang ketakutan yang hampir sama, tapi dalam safe environment. Contohnya, try Google dulu. Macam mana 300 orang dalam auditorium tu. Try tengok dalam Google Image tu, 300 orang dalam auditorium, okey ramai macam ni, lebih kurang lah. Lepas tu try pergi, contohlah dalam keluar outing kawan-kawan ke, kat kafe semua, try bercakap dengan kawan dalam 10 orang. Contohlah 10 orang lepak kat mamak kan. Try kau seorang bercakap dalam 10 orang tu, tengok semua orang mendengar. So you're making yourself try to biasakan. Okay, mungkin ini feel ni orang pandang aku. So slowly, lagi 7 hari, lagi 6 hari, lepas tu ada orang kata buat mental rehearsal kan. Mental rehearsal ni basically macam kita tutup mata, bayangkan macam kita tengah present, bayangkan apa orang tanya, apa soalan yang orang tanya, bayangkan 300 orang tengah pandang. Itu pun juga salah satu teknik yang kita boleh buat supaya danger level tu dia macam calibrate balik. Main kita slowly lah keluar. Kalau kita ada comfort zone tu, kita buka sikit lah comfort zone. Kita besarkan sikit. Kita tak buat terus terkejut, terjah. Tapi slowly membesarkan our going outside of that comfort zone. Basically you are expanding your comfort zone. Dan bila kita buat macam tu, hopefully bila present yang 300 orang tu, dia tak terkejut. Dia tak ada macam 300 sebab tak prepare langsung. Pun tak boleh juga. So slowly lah. Ada juga sebenarnya terapi yang flooding tu, tapi tu lain lah. So benda-benda ni tadi, teknik-teknik ni, is that something yang kalau let's say lah, mungkin
kita nak buat sendiri, kita pun tak tahu betul ke tak. Kita buat breathing tu, kita nak try tu, kita memang anxiety tu lagi tinggi berbanding our courage lah to start tu kan. Kita nak start tu. So what would be something yang helpful? Is it like going untuk jumpa dengan someone macam clinical psychologist ke, psychiatrist ke, ambil ubat ke? What do you think something yang boleh membantu lah proses tu kita nak buat tu? Dia macam ni lah. Contoh kalau macam Izzat dapat jemputan kahwin kawan dekat Johor. Dewan apa entah nama tak tahulah. Johor Baru pula tak pernah pergi kan. Izzat makin tahu masuk highway Plus menghadap ke selatan, exit Johor Baru. Kita tahu tu, tahu general kan. Ni dalam dunia tak ada waste lah. Dalam dunia tak ada. Itu point saya. Okay. Kalau pergi dengan sendiri, kita tahulah general. Mungkin boleh exit Johor Baru. Dekat situ nanti pandai-pandai lah aku tengok dewan apa-apa. Cari landmark apa terdekat. Tapi proses akan menjadi lebih laju kalau kita pakai Waze. Pakai Waze ni dia akan beritahu berapa kilometer lagi, naik exit mana kan, recalculating kalau salah kan. So bila kita lagi tahu spesifik kat mana dan boleh tahu pula pukul berapa sampai, dan kalau kita tersesat dia tahu jalan mana nak kembali. So Waze inilah yang kita panggil sebagai orang yang terlatih dalam bidang. So mungkin boleh jadi counsellor, boleh jadi clinical psychologist, dan kalau sampai tahap yang disorder ni melampau macam panic attack tadi yang memang perlukan ada biochemical punya interference, maksudnya perlu rawatan biological punya intervention, jumpa dengan psychiatrist. But the key is to seek help. Individu macam counselling ke dalam bidang psikologi, diorang bukannya sekadar mendengar, tapi mereka ni memang dilatih untuk mendengar tu satu, dan dilatih untuk bantu kita besarkan comfort zone tadi tu. So kita akan buat together lah dengan this mental health professional lah. Yes. I see. And I think maybe this is something yang mungkin orang, I get this a lot of question like this lah. Bila kita nak buat rawatan ni, berapa lama sebenarnya? Sekali 2 kali cukup ke kalau kita pergi? Dia seperti mana kita cerita dia, anxiety tu boleh berkumpul secara bertahun-tahun. Macam tu lah juga rawatan. Dia bukannya sekali pergi terus hilang. Dia mesti ada proses berpanjangan yang dia kena lalui. Cuma berapa lama tu bergantung banyak faktor lah. Severity, personality dia macam mana, kemampuan dia untuk hadapi macam mana, nak belajar teknik tu dia sesuai ke tak. Boleh jadi juga faktor persekitaran kan. Mungkin dia pergi terapi seronok kan, leganya. Balik rumah sambung balik trauma. Sebab apa? Sebab abusive parents contohnya. Ataupun ada trigger trauma daripada jiran sebelah pernah buat something, tapi masih duduk rumah yang sama. So dia belajar teknik macam mana, bila balik dia kembali ke situasi yang membahayakan bagi dia tu. Itu pun juga memberi kesan lah berapa lama. So saya tak boleh cakap lah berapa lama specifically, tapi saya boleh kata prosesnya lama. Ambil masa lah. Lama tu bergantung kepada, macam saya cakap, banyak faktor. Tapi dia banyak benda lah. Kita kena tengok dari segi adakah dia memerlukan intervensi daripada perubatan ke, ataupun mungkin sekadar perlu belajar mengurus tekanan je ke, ataupun just mengurus emosi, atau mungkin just perlukan orang untuk cerita je. Tapi bila balik dia rasa lega, dia okey dah. Dia banyak faktor lah benda tu. But the key is always about seeking professional help. So when it comes to treatment tu, mungkin bila dia bercerita, dia meluahkan, or the therapist, the mental health professional, dia orang yang akan bantu untuk buat that treatment plan lah. Betul. Berapa lama, bersesuaian dengan keadaan individu tu sendiri. Sebab tu dia customise tau. Terapi ni dia sangat customise. Dia tak ada macam seorang anxiety disorder 1 dengan pesakit anxiety disorder 2. Dia punya plan rawatan dia berbeza. Yalah. Kalau saya takut pacat, Aiman takut bini. Tak takut bini. Beras beli Beras beli. Saya takut apa? Aiman takut apa? Saya takut, tak lama dah tak takut benda. Tak takut apa? Mungkin takut uncertainty lah. Takut about future lah. Mungkin dulu takut kepada benda-benda, tapi bila dah kahwin ada anak ni, dia takut benda-benda yang macam what if kalau anak sakit, kalau anak kalau tak cukup duit untuk family. Ada benda-benda worry yang about future lah. Worry future lah. So Aiman yang worry about future, dengan saya yang takut pacat, definitely lah. Mungkin relaxation kita sama, kita akan belajar, but for a different purpose kan. Betul. Different situation. Betul. So basically it's best bila kita dalam keadaan yang anxiety kita dah melampaui lah, kita panggil kan.
it's best actually to seek help so that rawatan yang kita dapat tu kena dengan diri kita. Dan yang penting jangan anggap rawatan profesional tu satu-satunya jalan penyembuhan. I see. Maksudnya macam ni, walaupun saya tahulah, saya bukan nak kata jangan jumpa doktor. Maksudnya macam ni, ada orang dia mengharap pergi appointment tu lah masa untuk dia belajar, buat ni, buat itu, buat ni, latihan ni ke terapi ni semua. Tapi bila dia kat luar, dia still dalam suasana yang sama. Jangan macam tu. Sekurang-kurangnya at least macam tahu, okay aku nak jumpa doktor, tapi along the way mungkin dapat appointment lagi 3 bulan contohnya kan. Tapi sambil-sambil tu bukalah YouTube, belajar relaxation yang ada, lepas tu baca-baca sikit pasal anxiety. So dia membantu kita untuk faham diri kita, faham untuk mengenali, supaya bila jumpa dengan doktor tadi tu, dia menambahkan cepat lagi proses tu. I see. Macam waste tadi lah, janganlah terus buta-buta mengharapkan waste saja tapi tak tahu jalan langsung. Tapi sambil-sambil tu tengoklah juga exit apa, landmark apa nama kat situ, nama apa, sekadar baca-baca je, tak perlulah jadi pakar. Ada preparation Ada lah yang kita buat preparation, juga. yes. So the ways is as guidance, the therapist, mental health professional as guidance, but kita sendiri proaktif juga untuk cari maklumat. Betul. Faham kita punya condition ni sendirilah. In fact, the proactiveness tu lah salah satu faktor menyebabkan rawatan lagi cepat. I see. Penyembuhan tu lagi laju sebab ada proactiveness tu. Kita panggil tu psychological insight lah. I see. Iaitu kemampuan kau untuk ada faham diri sendiri dan belajar pula psychological minded. Untuk belajar teknik-teknik ni. Benda ni biasanya pesakit macam ni, kita dalam macam psikologis panggil apa? Ideal client lah. Klien yang Klien dari datang syurga dalam lah. masuk sesi tu kita macam bestnya. Kan? Senang kita nak ajar dia terus faham. Dia dah faham. Lepas tu dia siap tanya homework apa nak buat. Ini saya kata klien dari syurga lah. Tapi dia penat kalau klien tu datang macam, saya tak tahu kenapa saya ada kat sini kan. Kenapa saya kena belajar, kenapa kena buat. Saya benda buat tu sekali breathing tak jadi, saya tak nak buat dah. Dia susah lah macam tu. Dia akan jadi, bukan tak kata kita tak nak tolong, tapi dia punya barrier tu akan lagi tinggi. Maksudnya mungkin kita berapa persen adalah kita guide, tetapi yang kena driving tu orang tu sendiri jugalah. Betul kan. Kita hanya bagi tahu buat apa, ke sini ke sana kan. Macam Waze tadi lah, dia bagi tahu kau belok kanan, belok kiri, jalan 300 km. Tapi driver sendiri tak servis kereta. Driver sendiri tak nak isi minyak. Driver sendiri macam tak nak ikut jalan ni jam. Susah lah. Okay. Challenging lah. Bukan tak nak tolong tapi jadi challenging. But in all, actually maknanya anxiety disorders yang kita cakap tadi tu memang boleh sembuh lah. Kita boleh kita panggil remission lah. Maknanya simptom tu dah tak ada. Dikawal lah. So anxiety tu kembali ke level yang sihat. Dan kerana resilient dia belajar sebelum teknik semua tu, menyebabkan bila contoh Izzat nampak pacat, maybe you still feel pacat. But mungkin terapi yang pernah belajar ataupun skill cara pandang semua menyebabkan macam pacat. Memang datang. Mungkin still takut tapi berjaya lepaskan. Lagi best kalau kita berkawan dengan pacat. Itu hilang terus lah. Berbanding bila nampak pacat je terus melompat. Faham. Sebelum ni kan. Maknanya kita still takut tapi kita still boleh je lah nak jalan. Boleh je lah nak ambil spray. Letak garam ke apa ke. Betul, kita selalu bezakan bagi tahu pesakit ni, kena bezakan antara cure dengan control. Okay. Are you trying to cure your illness ataupun you trying to control the symptoms? Okay. So bezakan antara dua ni. Alright. Okay lah Haiman, I think quite clear lah daripada kita faham anxiety tu apa. Yang kita dah cakap hari ni kan, anxiety tu apa. It's a feeling, tapi when does it become a disorder? Betul. And also apa yang buatkan anxiety tu boleh jadi lagi teruk. And in the end, kalau always lah, prevention is better than cure kan. So sebenarnya kalau kita dah nampak simptom-simptom, kita dah kenal pasti tu, kita cepat-cepat dapatkan rawatan. Betul. So that sebelum dia jadi lagi teruk, kita dah buat sesuatu lah. Yes. Ada sesuatu yang kita lakukan lah. But even if kalau teruk pun, dapatkan rawatan juga. Yes. There are still ways yang kita boleh belajar untuk kita manage lah simptom tu kan. Sebab kesihatan mental ni dia spektrum kan. So jangan tunggu dah sakit baru nak jumpa pakar. Even dah start rasa discomfort pun dah belajar dah cara mengenali. Supaya dia macam kau jangan sakit. Kembali kau okey. Dia macam you still there tapi dia tak menghara ke disorder. Dia macam okay. Tak okay. Tak okay. Dia stick kat situ je. Okay. Faham tak? Pehe. Pehe. Kenaling.
Sekarang dah Dah ketuling. boleh tukar IC 03 lah Izzat ni. Sekarang kita ketuling. Okay lah, thank you Aiman. Thank you so much for being here and sharing pasal anxiety. Saya suka lah bila Aiman cerita pasal ways tu, senang nak ingat. Senang nak ingat ways, senang nak ingat visual lah yang Aiman kongsikan tentang anxiety. So kita maknanya sekarang kita janganlah takut kepada anxiety. Kita cuba berkawan dengan dia. Kita kena uruskan dia sebelum dia urus kita. Uruslah anxiety anda Sebelum anxiety anda mengurus anda. Hashtag tu. Wah, gila macam tu Oh, lama tu cakap gila lah. Wah, gitu-gitu. Okay. So, thank you Aiman. Thank you so much for being here today. Welcome. Tak ada air. Belum puasa. Air In case kosong. kalau yang tonton ni di luar belum puasa kan. Air kosong. Telan Leo je lah Ramadan ni. Okay. So, thank you so much for being here today. And to all out there yang tengok, I hope we get something lah daripada kita punya podcast hari ni, especially on anxiety. Kalau ada kawan korang yang you see all the symptoms, you see or they are scared about apa yang jadi kat diri diorang kan, kalau korang tahu yang it's actually a normal feeling ataupun it's actually something yang lebih besar, you guys can do something untuk bantu diorang juga. So we all play a role lah untuk kita sebarkan informasi tentang kesihatan mental ni. Okay? So korang yang akan jadi rakan Young Minds. Right, so see you guys in our next session. Nanti kita akan discuss lagi mengenai isu-isu kesihatan mental dengan tetamu-tetamu kita yang lain. So see you. Bye-bye. Assalamualaikum.